akan mulakan insya-Allah. Bismillah. Aisyah, jam apa? Baik. Saya nampak nota saya paparkan nota insya-Allah. Saya dah rakam ke ni? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, tanda kita mensyukuri atas nikmat kita semua dapat dipertemukan di atas salian Zoom ini. Kita berada dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan dada kita, mempermudahkan urusan kita untuk kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan, yang bertajuk hadis-hadis itu berkaitan dengan amal-amal soleh yang dapat membawa kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga usaha kita yang sedikit ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara jalan-jalan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan pada pagi ini, moga-moga ia termasuk di dalam amal yang pernah kita belajar pada amal yang ke-10 pada kelas yang lalu. Jika kita masih ingat, jika kita mengimbau semula, mengingati semula amal yang ke-10, iaitu amal jika kita menuntut ilmu semata-mata kerana Allah, Allah akan mudahkan jalan kita ke syurga. Jadi moga-moga setiap pertemuan, setiap minggu kita belajar ini mesti niat kerana Allah. Yang menganjurkan majlis ilmu ini niat kerana Allah. Yang mengikuti majlis ilmu ini pun perlu niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mudahkan jalan kita ke syurga. Moga-moga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syurga Al-Firdaus. Amin. Baik, kita akan masuk kepada amal sambung untuk amalan pembuka pintu syurga yang ke-17. Muka surat nombor 54 bagi sesiapa yang mempunyai buku, iaitu amalan jihad fi sabilillah. Di dalam buku tulis kitab ini, beliau telah memaparkan 3 hadis dari Nabi SAW yang berkaitan dengan amalan berjihad boleh membawa masuk ke dalam syurga Allah. Hadis yang pertama datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Maknanya ini adalah hadis Nabi yang Nabi SAW bersabda, takaffalallahu. Takaffalallahu takaffalallahu liman jahada fi sabili. Okay, lihat terus terjemahan. Allah akan memberikan jaminan, maksudnya Allah akan memberikan jaminan liman jahada fi sabilihi, kepada orang yang keluar berjihad di jalannya. Okay, Allah beri satu jaminan, siapa yang keluar berjihad, berperang di jalannya, dengan syarat apa? La yukhrijuhu illa al-jihadu fi sabilillah. Yang mana dia keluar pergi berjihad, dia keluar pergi berperang, yang dia keluar berperang itu, niat dia hanya semata-mata untuk berjihad di jalan Allah, wa tasdiqu kalimatih, dan berniat semata-mata untuk menegakkan kalimah Allah, agama Allah, syiar Allah. Maknanya hadis disebut amalan dia tentang jihad, tapi kita kena tambah sedikit, syarat dia mesti semata-mata kerana Allah. Bukan semata-mata untuk masyhur, bukan semata-mata untuk dikatakan orang yang berani, orang yang hebat, bukan. Semata-mata kerana Allah, semata-mata nak menegakkan agama Allah. Maka apakah kelebihan dia? Apa jaminan yang Allah beri kepada dia? Bi ayyudkhilahul jannah. Maka Allah menjamin kepadanya untuk masukkan dia ini ke dalam syurga. Memasukkan ke dalam syurga, inilah tajuk yang kita sedang bincangkan. Maksudnya salah satu pintu nak masuk ke dalam syurga Allah melalui jihad fi sabilillah. Tapi dengan syarat, mesti semata-mata niat kerana Allah, untuk menegakkan agama Allah. Kerana kefarduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jamin orang yang macam ni, dia akan masuk ke dalam syurga. Ataupun kata Nabi SAW, yarji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ma'a ma nala min ajrin aw ghanimati. Maksudnya kalau dia tak mati, okey, orang berjihad, mati syahid kerana Allah, maka Allah jamin dia masuk ke dalam syurga. Tapi jika dia tidak meninggal, dia hidup lagi, panjang umur dia, Allah kata, Nabi kata, ataupun dia balik ke rumah yang dia tinggalkan, dia mendapat balasan pahala. Kerana pahala jihad ni besar. Dan ataupun Allah beri kelebihan kepada dia, dia balik ke rumah dia, dia membawa harta rampasan perang. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maksudnya, hadis ni kita dapat maklumat bahawa salah satu jalan nak masuk syurga Allah, yang jalan itu telah dijamin oleh Allah. Takaffal Allah. Allah telah jamin siapa-siapa yang berjihad, berperang semata-mata kerana Allah, menegakkan agama Allah, menegakkan syiar Allah, Allah akan beri dia nikmat Allah bagi dia nikmat syurga. Kelebihan lain dia dapat jika dia masih hidup, Allah bagi dia pahala yang banyak. Dia juga dapatlah beberapa harta-harta tambahan seperti harta rampasan perang. Okey, ini hadis pertama. Hadis yang kedua, muka surat nombor 55 di dalam buku, yang mana Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang jihad ni, dia dapat syurga. Cuma hadis kedua ni memperincikan tentang darjat, perbezaan darjat orang yang mati syahid berperang di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya di dalam syurga ini terdapat 100 darjat. Okey. Hadis ni kata, dalam syurga Allah sediakan ada 100 darjat. 100 darjat ni maksudnya perbezaan tingkatan-tingkatan amalan. Tingkatan-tingkatan orang ahli syurga ni dia ada 100 tingkatan. Yang ini untuk siapa? A'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah. Dia khas, disediakan oleh Allah bagi mereka yang berperang, yang berjihad di jalan Allah. Okay. Hadis ni menunjukkan bahawa orang yang mati syahid, dia punya perbezaan darjat orang mati syahid ni dia ada beza-beza.
Dia dapat kelas 1, kelas 2, kelas 3, berbeza-beza lah. Dia punya perbezaan darjat dia ada 100 perbezaan. Ada satu perbezaan. Yang 100 perbezaan itu, dia punya bezanya lagi, kata Nabi SAW, ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Jarak antara satu darjat, satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya sejauh jarak antara langit dan bumi. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis kedua ni, kita nampak jelas tentang nikmat syurga Allah bagi. Tapi hadis ni dia perincikan lagi, orang yang mati syahid, dia masuk dalam syurga, tapi darjat mereka dalam syurga ni berbeza-beza. Sehingga kan ada 100 tingkatan. Lepas tu, dia punya perbezaan nikmat dia, tingkatan tadi tu, antara satu tingkatan nak pergi kepada tingkatan yang kedua, dua nak pergi tiga, tiga nak pergi empat, sampai ke 100, dia punya perbezaan dia antara jarak langit dan bumi. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini adalah nikmat orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, cukup dua hadis yang kita dapat jadikan sebagai dalil, bukti bahawa amalan nombor 17, orang yang mati syahid berjihad. Cuma kita kena ambil perhatian, jihad dengan niat yang ikhlas. Tu niat jihad dengan niat yang ikhlas. Sebab kalau dia niat ikhlas, baru dipanggil amal soleh. Masih ingat lagi waktu kita cerita mula-mula dulu, apabila kita sebut dia amal soleh, dia mesti ikhlas. Jadi keikhlasan itulah yang dinilai oleh Allah, yang melayakkan seseorang itu diberi oleh Allah dengan kurniaannya syurga. Okey, habis hadis yang kedua, kita pergi kepada amalan yang berikutnya yang ke-18. Okey, cuma dalam buku dia bawa hadis yang ketiga, tapi saya tak letakkan pada nota untuk hadis ketiga, kerana hadis ketiga tu dia pendek saja. Yang hadis ketiga tu siapa ada buku, dalam hadis tu Nabi kata syurga ini berada di bawah bayangan pedang-pedang. Muttafaqun alaih. Maksudnya orang yang mati syahid, orang yang berperang di jalan Allah yang ikhlas, mata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita terus kepada amal yang ke-18. Okey, amal yang ke-18 ni muka surat nombor 56 dan 57 bagi siapa yang mempunyai buku. Okey, amal ke-18 adalah amalan yang dia ada kaitan dengan harta. Kalau yang 17 tadi dia berkaitan dengan jiwa, kan? Berkaitan juga dengan harta. Ada orang dia korbankan harta dia untuk diinfakkan ketika peperangan, untuk beli aset-aset perang. Ada orang dia mengorbankan jiwa dia. Tapi nombor 18 ni dia berkaitan dengan harta, iaitu di bawah tajuk memberi nafkah. Memberi nafkah ni maksudnya menginfakkan. Memberi infak di jalan Allah. Penting sangat kalimah di jalan Allah. Di jalan Allah di sini merujuk kepada ikhlas. Fi sabilillah. Merujuk kepada ikhlas di jalan Allah. Fi sabilillah. Amalan nombor 18 ni kita rujuk hadis yang berkaitan, hadis yang memberi kepada kita maklumat bahawa jika menginfakkan sesuatu harta kerana Allah, maka Allah berikan syurga, adalah hadis yang kita akan baca. Hadis ni adalah riwayat Al-Bukhari, juga riwayat Imam Muslim. Kedua-dua perawi ini bersepakat dipanggil muttafaqun alaih. Okey, kalau kita baca hadis ni dalam bahasa Arab, saya terus tunjuk tuan-tuan yang bahasa yang terjemahan lah, bahasa Melayu. Okey, tengok terjemahan hadis. Lepas tu kena buat catatan, beberapa catatan tuan-tuan kena buat untuk disatid beberapa maklumat tambahan. Baik, hadis dia satu saja berkaitan dengan amalan yang ke-18, iaitu menginfakkan harta. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ni sahabat yang meriwayatkan hadis ni adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah dia bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu, telah bersabda
man anfaqa zawjaini fi sabilillahi. Okey. Sesiapa yang menafkahkan, iaitu menginfakkan dua buah harta. Dua buah harta fi sabilillah, di jalan Allah. Okey. Perkara yang perlu diambil perhatian pada perkataan dua buah harta, lepas tu pada perkataan fi sabilillah, di jalan Allah. Kalau kita tengok hadis tu, kita tak akan jumpalah perkataan anfaqa, zaujain. Anfaqa zaujain. Zaujain ni maksudnya yang berpasang lah. Anfaqa infak. Kita selalu sebut that infak, infaqa, infaqa. Infak tu, apabila sebut infak, dia berkaitan dengan harta. Tapi harta yang tak diinfakkan dalam hadis ini, Nabi kata zaujaini. Zaujaini maksudnya dua buah harta. Dua buah harta di sini, kalau siapa yang ada buku dan nota ni, saya tak bawa maklumat itu. Tapi kalau tuan-tuan rujuk, kata para ulama hadis, apa maksud dua buah harta? Okay, dua buah harta apa? Apa maksud dua buah harta? Az-zawjain tadi, kita tak kena take note. Okey. Kalau dirujuk pendapat Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istizkar. Okey, ada seorang ulama, seorang ilmuwan namanya Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istizkar. Beliau kata yang dimaksudkan az-zawjain, dua buah harta tadi tu apa? Dia kata para ulama mengatakan dua buah harta yang hadis kata zawjain tadi tu ialah dua buah harta dari jenis yang sama. Harta tu dia dari jenis yang sama. Kenapa dia dua buah? Maksud dia sepasang lah. Dua buah tu daripada jenis yang sama. Contoh, dia kata dua dirham, dua dinar, dua baju, ataupun dua barang. Okey. Kalau kita rujuk ulasan daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengulas tentang apa makna az-zawjain, apa maksud dua buah harta dalam hadis ni. Beliau mengatakan bahawa yang dimaksudkan az-zawjain, dua buah harta dalam hadis ini ialah menginfakkan dua dari harta yang dua barang, dua benda dari harta apapun, tetapi dia berasal daripada jenis yang sama. Maksud dia macam tu. Kalau kita nak infakkan kipas angin, dua kipas angin. Kalau kita nak menginfakkan aircon, kita nak letak aircon di masjid contoh kan. Kita nak letakkan aircon di rumah anak-anak yatim contoh kan, kesian mereka kan. Dua aircon. Macam tu. Nanti kita akan ulang lagi lah. Kenapa perlu dua? Satu tak boleh ke? Kenapa perlu dua? Jadi kita akan ulang. Kita bincang dulu yang Nabi kata zawjain, dua. Kalau tuan-tuan nak menginfakkan apa? Contohnya tuan-tuan nak menginfakkan tuan-tuan nak infak apa? Tuan-tuan nak infakkan, contohnya tuan-tuan nak bagi pelajar-pelajar belajar kan. Tuan-tuan nak beli tablet untuk pelajar. Pelajar-pelajar susah kan. Dua tablet. Maksud dia macam tu. Tapi kenapa dua? Ni kita akan ulas. Tapi kita ulas dulu, faham dulu dua harta tu maksud dia apa. Sepasang lah daripada jenis yang sama. Seperti mana yang diulas oleh Ibnu Abi Bar, juga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Lepas tu Nabi kata di jalan Allah, fi sabilillah, fi sabilillah. Okey. Biasanya kalau kita jumpa perkataan fi sabilillah dalam hadis, okey, kan, kalau kita jumpa fi sabilillah, kalau kita jumpa perkataan fi sabilillah, di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, dia bukan semua perkataan fi sabilillah dia merujuk jihad. Bukan bermaksud merujuk kepada waktu perang saja, fi sabilillah. Bukanlah hadis ini dia mengatakan bahawa siapa yang menginfakkan dua pedang ataupun dua kuda
di jalan Allah bukan maksudnya hanya ketika perang. Tak. Fi sabilillah pada hadis ni, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, di jalan Allah ni maksudnya apa? Maksudnya adalah dia buat tu ikhlas semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Bukanlah infakkan untuk dalam medan peperangan saja, tak. Dia umum. Fi sabilillah tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada ikhlas semata-mata mengharapkan ganjaran di Allah. Okey, kita kena faham kat situ. Okey. Kenapa dijelaskan dua? Kenapa Nabi sebut dua buah ataupun sepasang? Kenapa Nabi sebut macam tu? Okey, kita kena catat. Para ulama hadis, mereka mencari hikmah kenapa Nabi kata kena infak dua. Kenapa kena infak dua? Kenapa perlu dua? Okey. Kata para ulama hadis, yang ni tu tak kena salin sebab dia tidak ada, saya tak letakkan di dalam nota ni, lebih kepada huraian. Okey, kata para ulama hadis, yuhtamil, dia kata kemungkinan yang Nabi masukkan dua buah ini, dia kata ayyurada bihi al-infaqu marratan ba'dal ukhra. Maksudnya para ulama hadis kata kenapa dua, menunjukkan bahawa makna dia sebenarnya Nabi nak suruh kita ni banyak kali infak. Sehingga kan infak itu jailal infaq adatan lahu, menjadi adat kebiasaan dia. Lepas tu suruh dua. Maknanya kalau kita infak satu, habis dekat situ. Nabi kata buat lagi kali kedua. Dia Nabi suruh buat dua tu. Nabi suruh buat dua tu mesti ada dua pasang. Macam kita contoh kita nak infak kipas kan. Kita nak menginfakkan kipas kan. Setengah orang dia tak nak bagi duit tunai, dia infak barang kan. Okey. Maksud dua tu, kemungkinan Nabi nak cakap lepas beli satu kipas tu, infak satu kipas, infaklah lagi kipas lain. Maksud dia akan jadi dua. Itu salah satu ulasan daripada ulama hadis. Nak menunjukkan bahawa hadis tu sebenarnya nak menunjukkan bahawa apa? Selalulah buat lagi. Next, buat lagi. Itu maksudnya dua daripada hadis ini. Tapi kalau kita pegang betul-betul nak buat, memang nak infak dua, lagi bagus. Nak menunjukkan kepada banyaknya menginfak. Boleh. Okey. Maka siapa yang buat amal yang macam ni, kata Nabi SAW, di hari akhirat nanti, nudiya min abwabil jannah. Maka dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Maksudnya nak masuk syurga lah. Sebab nak masuk syurga, kena ikut pintu syurga. Jadi nanti, malaikat akan berada dekat pintu syurga, para malaikat akan panggil. Para malaikat akan seru dia. Maknanya perbuatan menginfakkan harta, kan? Menginfakkan harta, lepas infak satu, infak lagi, buat lagi. Buat tu maksudnya, kalau ikut hadis ni, kita boleh buat dua terus ke sepasang, ataupun lepas infak sekali, infak lagi kan. Amalan yang macam ni, dia punya besar amalan ni, bagusnya amal ni, nanti malaikat akan panggil di pintu syurga. Maknanya nak masuk syurga lah hadis ni. Lepas tu, malaikat tu akan kata, penyuruh tu akan kata, ya abdallah. Dia kata, wahai hamba Allah. Dia kata, hadza khairun. Dia kata, oh yang kau buat tu kebaikan. Ini adalah kebaikan. Okey. Kebaikan, kalau tuan-tuan lihat dalam hadis, dia beza sikit dengan terjemahan. Kalau tengok dalam hadis, tuan-tuan tengok perkataan khairun dekat sini. Abdullah khairun kan? Khairun. Khairun ni dia ada tanwin, nampak tak? Tanwin khairun. Okey. Tuan-tuan tulis di mana-mana. Okey. Penggunaan tanwin dekat perkataan khairun ni, kebaikan di sini. Okey. Kebaikan di sini, kenapa guna tanwin? Adalah untuk lil ta'zim, untuk mengagungkan. Perkataan khairun tu dah baik. Tapi baik tu maknanya kebaikan yang dia buat tu baik sangat.
Maksudnya diagungkan perbuatan kebaikan tu, cara nak tahu ada perkataan tanwin pada khairun tu. Okey. Maknanya punya hebat perbuatan menginfakkan harta ni semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni, nanti dia akan dipanggil melalui pintu-pintu syurga menginfakkan. Tentang menginfakkan, mungkin kita nak menginfakkan apa? Macam masa kita tengah sebelum sekolah juga, orang menginfakkan laptop, kan? Menginfakkan tablet, kan? Perbuatan yang macam tu, kan? Jika dia ikhlas mata-mata kerana Allah, bukan sebab nak famous, bukan sebab orang nak puji, sebab dia ikhlas kerana Allah, Allah dia tahu ikhlas tak ikhlas, tapi kerana Allah, nanti amal yang macam ni, dia punya bagus dia akan malaikat panggil daripada pintu-pintu syurga. Dia kata, wahai hamba Allah, apa yang kau buat ni, dia kata, apa telah kau buat ni, ini adalah satu kebaikan. Kebaikan tu maksudnya, sangat bagus perbuatan tu. Okay. Maksudnya, orang yang buat perbuatan infak tadi, kan, disebut awal-awal dalam hadis ni, malaikat panggil dia. Maksudnya, malaikat dah suruh masuk syurga dah tu, melalui pintu syurga. Tapi dia tak sebut pintu mana. Tapi salah satu pintu syurga, dia panggil nanti. Maksudnya nak katakan bahawa perbuatan yang kau buat ni, Allah, bagus sangat. Dia kata, wahai hamba Allah, bagus sangat kau buat perbuatan ni, dia kata. Lepas tu, Nabi SAW menerangkan lagi. Nabi menjelaskan lagi. Okay, kita baca hadis lagi. Hadis ni, kalau kita baca, Nabi SAW mengatakan bahawa, Nabi kata, faman kana min ahli salah. Nabi kata, justru, sesiapa yang suka mengerjakan solat, dia ahli solat, ahli solat ni maksudnya dia buat solat wajib, dia banyak solat lah. Jadi dia kata sesiapa yang dia ahli solat, dia suka mengerjakan solat, du'iya min babis solat, maka dia akan dipanggil melalui pintu solat. Dia akan dipanggil melalui pintu solat. Lepas tu Nabi kata, waman kana min ahli jihadi, dan sesiapa pula ahli jihad yang suka berjihad, du'iya min babil jihad, dia akan dipanggil masuk syurga melalui pintu jihad. Pintu jihad. Lepas tu Nabi terangkan lagi, waman kana min ahli siyam, siapa yang termasuk di kalangan ahli siyam, orang yang suka berpuasa, du'iya min babir rayyan, maka dia akan dipanggil daripada pintu apa? Pintu ar-rayyan. Okey. Lepas tu Nabi sambung lagi. Ni Nabi ni dia nak promote, dia nak kempen, nak galakkan, nak bagi motivasi orang supaya menjadilah ahli dalam amal-amal ini. Okey, lepas tu Nabi kata lagi. Nabi SAW bersabda lagi, wa man kana min ahli sadaqah, siapa pula yang dia ahli sedekah, orang yang gemar untuk bersedekah, du'iya min babis sedekah, maka dia akan dipanggil melalui pintu sedekah. Okey, kita berhenti dekat sini untuk kita membuat kita memberikan beberapa penerangan. Kalau kita berhenti dekat sampai pintu sedekah ni, kita akan dapati dalam hadis ini Nabi menyebut tentang 4 pintu syurga. Nabi menyebutkan tentang 4 pintu syurga. Ada 4. Pintu syurga ni semua 8. Okey, kita dah jumpa kata pintu syurga ni 8 waktu kita belajar cerita bab berpuasa pada kelas yang lalu. Masih ingat lagi pintu syurga tu 8? Ingat lagi tak yang tajuk kita cerita pasal puasa minggu lepas? Saya tunjukkan hadis dia tu. Nampak tak? Hadis nombor 3 yang pasal puasa tu. Yang syurga itu ada 8 pintu dalam hadis riwayat Bukhari. Kita baca pula hari ni hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, kalau kita baca dalam hadis tadi ni, maksudnya kita jumpa ada 4 pintu syurga daripada 8 pintu. Kita tahu nama dia. Pertama, pintu syurga dia panggil pintu solat. Ada pintu jihad. Yang ketiga, pintu orang berpuasa. Yang keempat, pintu sedekah. Okey, sedekah. Maknanya, kalau kita berhenti pada hadis ni, yang orang infakkan harta tadi akan masuk pintu mana? Sudah, dia akan masuk pada pintu sedekah lah.
Sebab dia termasuk dalam sedekah. Tapi kenapa Nabi sebut dulu cerita itu, baru sebut nama pintu? Maknanya bahawa Nabi nak kata bahawa mulianya orang menginfakkan harta ni semata-mata kerana Allah ni, sampaikan dia special, dia diletakkan seolah cerita dia tu, dia sebut pasal dia dulu, kan kita baca hadis tadi kan, dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Lepas tu baru cerita pintu syurga solat, pintu syurga sedekah. Nak menunjukkan bahawa bagusnya amal menginfakkan harta itu secara kerap ataupun secara berpasang tadi tu. Lepas tu Nabi SAW, apabila Nabi sebut macam tu, rupa-rupanya ketika Nabi sebut hadis ni, Nabi cerita ada Abu Bakar dekat situ. Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, dia kata maksudnya dia memberikan feedback lah. Apabila Nabi sebut macam ni, Nabi dah berhenti cakap, dia berkata, dia kata bi abi anta wa ummi, dia kata demi bapa dan ibuku ya Rasulullah. Maksudnya Umar ni dia macam dia nak menyebut bahawa betapa pentingnya yang dia nak tanya ni, yang dia nak tanya ni, dia seolah nak kata, dia kata dia sebut nama bapaknya nak menunjukkan bahawa betapa pentingnya apa yang dia nak tanya, yang dia nak persoalkan, yang dia nak bercakap ni. Dia kata ya Rasulullah, dia kata ma ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin fahal yud'a ahadun min dhalika tilkal abwabi kulliha. Maka Abu Bakar ni radhiyallahu anhu, dia kata tidaklah menghairankan, dia kata apabila seseorang dipanggil daripada salah satu pintu itu. Maksudnya Abu Bakar kata apa? Abu Bakar ni dia kata kalau orang masuk syurga melalui salah satu pintu, memang macam itulah. Sebab orang masuk syurga, dia memang akan masuk melalui pintu-pintu syurga yang 8. Betul tak? Jadi dia kata, kalau ada orang solat, okey, dia memang masuk ikut pintu solat. Kalau orang puasa, tentu masuk ikut pintu orang berpuasa Ar-Rayyan. Kalau sedekah, masuk pintu sedekah. Dia kata, memanglah macam tu, dia kata. Tapi yang dia bertanya, yang dia nak rasa takjub sangat, dia tanya, namun, adakah wujud orang yang akan masuk syurga nanti, dia dipanggil daripada semua pintu tu? Maksudnya dia dipanggil daripada pintu dia seorang, tapi dia akan dipanggil daripada pintu sedekah, dia akan dipanggil masuk pintu berpuasa, pintu orang yang solat, pintu orang yang berjihad, contoh kan. Ada tak orang yang macam tu? Dia dipanggil, maksudnya dia boleh masuk ikut pintu syurga mana dia nak masuk. Nak masuk pintu solat pun boleh, masuk pintu puasa pun boleh, masuk pintu jihad pun boleh. Ada tak orang yang macam tu? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa na'am. Nabi kata ya, ada. Wa arju, dan aku berharap, kata Nabi, an takuna minhum, engkaulah Abu Bakar salah seorang daripada mereka yang akan masuk melalui semua pintu itu. Habis ada kat situ. Jelas tak? Maksudnya Nabi mendoakan, bahkan Nabi menginginkan bahawa engkaulah Abu Bakar termasuk salah seorang yang akan masuk pintu syurga ikut pintu mana yang kau nak masuk. Maksudnya engkau nanti akan dipanggil pada pintu jihad, dipanggil pintu puasa, dipanggil pintu orang yang bersedekah, dipanggil pintu orang yang bersolat. Abu Bakar. Maknanya, kalau kita baca hadis ni, secara tidak langsung, hadis ini telah menjelaskan tentang kedudukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia adalah ahli syurga. Sebab Nabi kata ya, Nabi kata ada. Ada tu engkaulah salah seorang daripadanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So hadis yang kita baca ni adalah hadis muttafaqun alaih lah, riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, daripada hadis ni menunjukkan tentang kelebihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia adalah ahli syurga. Baik. Kalau kita nak mendalami lagi hadis ni,
mesti kemungkinan mungkin ada yang tanya, apa yang Abu Bakar dah buat sampai dia boleh masuk semua pintu-pintu syurga? Kan? Sebenar-benarnya nanti waktu kita belajar amal nombor yang paling last sekali. Ni amal nombor 18 kan? Nanti waktu kita belajar amal 60 lebih, yang last sekali, kita akan jumpa apa Abu Bakar buat dalam hidup dia. Sebenarnya Abu Bakar, kenapa dia dapat masuk melalui semua pintu syurga? Sebenarnya bukan sebab Nabi tu bias. Bukan. Tapi sebenarnya Abu Bakar Siddiq, dia memang layak masuk. Kenapa dia layak masuk? Kerana memang dia buat semua amal pintu-pintu tu. Kalau ada pintu orang yang pergi berjihad, dia juga pergi berjihad. Kalau ada pintu orang yang berpuasa, dia pun kuat puasa. Kalau ada pintu orang yang solat, dia pun kuat solat. Kalau ada pintu orang yang mengerjakan sedekah, banyak sedekah, Abu Bakar pun termasuk orang yang banyak bersedekah. Tuan-tuan tengok macam mana dahsyatnya amalan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka habislah hadis ni. Hadis nombor 18. Hadis amalan nombor 18. Jadi kalau kita ada harta, beri yang terbaik. Kalau kita nak memberikan baju, kita berilah pergilah pasar, bagilah dua pasang, berilah yang terbaik. Ataupun lepas kita bagi satu baju yang terbaik, kita beri lagi baju. Daripada dua jenis. Kalau baju. Kalau kasut. Seperti mana yang diulas, yang kita tersebut ulasan daripada Ibnu Abdul Bar, juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala alaih. Baik, kita pergi kepada amalan yang berikutnya. Okey. Ada, saya terlupa, saya letakkan maklumat kat situ. Okey, kita pergi kepada amalan yang ke-19. Amalan 19 ni, dia ada kaitan dengan amalan nombor 18. Tapi amalan yang ke-19 ni, dia tidak menyebut tentang barang semata-mata. Dia tidak menyebut tentang harta semata-mata, tapi dia menggunakan perkataan sedekah. Memberi sedekah. Okey, kita rujuk hadis yang kata kalau orang bersedekah, Allah beri kepadanya syurga. Okey. Hadis yang kita nak rujuk ini, dalam buku ini memang ada satu hadis saja yang dinukilkan. Muka surat nombor 58 bagi siapa yang ada buku. InsyaAllah buku pun sebenarnya dah nak sampai. Nanti saya akan war-warkan untuk siapa nak beli dia. Okey. Bagi dapatkan. Baik, kita lihat. Satu hadis dari Nabi SAW datangnya daripada daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah SAW bersabda. Okay, Nabi sabda apa? Man tasaddaqa bisadaqatin. Barang siapa, iaitu sesiapa yang bersedekah dengan satu sedekah. Dengan satu sedekah. Sedekah, tak apalah sebut sedekah, dan sedekah. Nabi kata sesiapa yang bersedekah dengan satu sedekah. Dengan syarat apa? Selalu disebut syarat-syarat. Ibtigha'a wajhillah. Kerana mengharapkan wajah Allah. Kerana mengharapkan redha Allah semata-mata. Ada orang dia bersedekah dengan satu sedekah, tapi dia buat satu sedekah tu semata-mata nak cari redha Allah je. Bukan nak cari redha manusia, bukan sebab nak puji manusia, puji dia pemurah, bukan sebab dia nak famous, bukan sebab dia nak viral, tapi kerana Allah semata-mata. Lepas tu pula Nabi kata, khutima lahu, kemudian hidup dia diakhiri dengan sedekah itu. Maksudnya hidup dia, penghujung hidup dia akhiri dengan melakukan sedekah. Dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam syurga. Hadis kita baca ni hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya.
Dan hadis ini statusnya adalah hadis yang sahih, diletakkan juga oleh Al-Imam Al-Munziri dalam At-Targhib, dalam At-Tarhib wa Tadghib. Wal At-Tarhib wa Targhib. Itu nama kitablah Al-Imam Al-Munziri. So hadis ni. Sebab itu ingat, jangan kita nak buat perbuatan sedekah tapi sebab nak famous, sebab nak nunjuk kita ni bagus, jangan. Mesti ikhlas mata-mata kerana Allah, dan dia selalu buat, dia buat, dan pada penghujung hidup dia, dengan dia buat amal dia bersedekah, maka dia akan masukkan, Allah akan masukkan dia ke dalam mana? Ke dalam syurga. Okey, kalau kita tengok hadis ni, dia guna perkataan sedekah pula. Kalau kita baca hadis tadi, perkataan infak. So, apa beza sedekah dengan infak? Ramai juga orang tanya, sedekah tu apa? Infak tu apa? Okey, kalau infak, kata para ulama, infak ini dia berkaitan dengan harta. Tapi kalau sedekah ni dia lebih umum daripada infak. Infak ni pun sebenarnya dia termasuk dalam sedekah. Tapi infak ini dia lebih khusus dikaitkan dengan al-mal, dikaitkan dengan harta, dikaitkan dia dengan benda. Dia lebih spesifik. Tapi kalau sedekah dia umum. Sedekah, ada sedekah dia bukan dalam bentuk dia beri duit, bukan dalam bentuk dia beri harta. Sedekah ni juga dia boleh membawa maksud dalam bentuk tenaga. Boleh. Kita tak boleh nak bersedekah dalam bentuk wang ringgit. Tapi kita boleh sedekah dalam bentuk tenaga. Tenaga pun dia panggil sedekah. Macam kita belajar senyum tu pun sedekah, betul tak? Kita membuang, kalau kita belajar hadis mudah saja. Sedekah ni dia lebih umum. Nabi kata setiap kebaikan tu adalah sedekah. Dia sedekah dia umum. Tapi dia berkait rapat, dia lebih luas lah. Dia bukan pada harta saja, termasuk tenaga, termasuk apa kebaikan pun daripada sedekah. Jadi kalau orang hidup dia memang macam tu, di tamat ni penghujung hidup dia begitu, maka Allah masukkan dia ke dalam syurga. Habislah amalan yang ke-19. Kita pergi amalan ke-20. Okey. Amalan yang ke-20 dia bersangkut paut dengan amalan 20 ni mudah je. Amalan 20 ni dia bersangkut paut dengan orang yang memberi hutang kepada orang lain. Saya cakap dekat situ. Amalan 20 ni dia amalan memberi hutang. Rupa-rupanya memberi orang berhutang, maksudnya meminjamkan orang sesuatu, kan? Yang kita sedia maklum, macam kita meminjamkan wang kepada orang lain, salah satu jalan ke syurga tau. Macam mana pula kalau kita pula yang berhutang, boleh tak masuk syurga? Boleh. Tuan-tuan dan puan, kalau kita nak tahu, ramai orang mungkin dia nampak berhutang ni macam tak bagus kan. Tak bagus tu dari sudut sosialnya, kalau tak perlu, tak payah nak hutang sebab susah nak bayar. Tapi kalau dia perlu berhutang, dia berhutang tu sendiri adalah salah satu jalan nak masuk ke dalam syurga Allah. Nak tahu amalan orang berhutang boleh masuk syurga Allah? Nanti kita akan belajar pada amalan nombor 56. Catat dekat situ. Amalan nombor 56, nanti kita akan belajar, jika kita berhutang, Allah masukkan kita ke syurga. Iya. Tuan-tuan. Tak ada orang yang tidak berhutang kan? Maknanya ramailah orang berhutang. Hutang kereta, hutang rumah, hutang pinjaman peribadi, banyak hutang. Sebenarnya daripada amalan berhutang tu boleh masuk ke syurga. Tapi kita akan belajar nanti pada amalan nombor 56. Jadi jangan tertinggal. InsyaAllah kita akan bincang nanti. Cuma pada amalan 20,
adalah kepada orang yang memberi hutang. Jadi sesiapa yang dia sekarang mempunyai uh, jika kita sekarang adalah kita pernah memberi pinjam kepada orang lain, ini peluang untuk masuk syurga Allah. Peluang untuk masuk syurga Allah melalui jalan amal yang ke-20. Jadi daripada amalan berhutang tu, amalan memberi hutang itu kena ada sifat apa? Kena ada sifat tolak ansur. Macam mana tolak ansur tu? Kita akan bincang dalam hadis ini. Berhutang. Masya Allah. Kalau saya memberi hutang, juga berhutang. So, dua-dua dapat jalan. Macam kita kan, walaupun hutang tak banyak, orang berhutang dengan kita ke, dia peluang. Allah bagi kita syurga, Masya Allah. Sama ada kita orang yang berhutang atau kita yang memberi hutang. Tapi 20 ni orang yang memberi hutang. Macam mana nak masuk syurga melalui orang yang memberi hutang kepada orang lain? Baik. Dalam nota ni, kita jumpa dalam buku ni, penulis ni dia bawa 2 hadis. Dia ada datangkan 2 hadis. Siapa yang ada buku, dia rujuk muka surat 58 dengan muka surat nombor 59. Hadis pertama ada pada muka surat 58 dalam buku. Hadis kedua muka surat nombor 59 di dalam buku. Okey. Hadis pertama, ia adalah riwayat hadis daripada lafaz Imam Muslim. Hadis kedua yang tuan-tuan lihat di skrin Zoom tuan-tuan dan puan ni, hadis yang kita paparkan ini adalah hadis riwayat Al-Imamu Al-Bukhari. Jadi dalam nota saya bawa riwayat Bukhari ni. Saya tak bawakan hadis yang pertama sebab hadis dia lebih kurang sama saja, tapi hadis riwayat Bukhari ni dia lebih ada lebih perincian dia daripada hadis riwayat Muslim tadi. Sebab tu saya bawa hadis yang kedua. Jadi siapa ada buku, minta buku surat nombor 59. Kita baca hadis dia. Baik. Tapi kita akan rujuk juga dua-dua hadis tu untuk mendapatkan maklumat yang saling menyokong antara hadis dengan hadis. Sebab cara kita baca hadis, kalau kita nak belajar sesuatu hadis, kita kena kumpulkan mana-mana hadis yang mempunyai tema yang sama. Sebab kadang-kadang hadis riwayat ini maklumat dia pendek. Baca hadis riwayat lain, ada maklumat dia panjang sikit. So kita kena combine dua-dua hadis itu untuk mendapat maklumat keseluruhan dia. Okey. Hadis yang terlihat di hadapan ini adalah hadis yang datangnya daripada Khuzaifah radhiyallahu anhu, yang mana Khuzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Yang kita baca ni adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Bukhari ni, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Anna rojulan. Nabi kata, sesungguhnya ada seorang lelaki. Ada seorang lelaki. Kana fiman kana qablakum. Di kalangan umat sebelum kamu. Jadi kita kena tulis, catat dekat nota tu, lelaki ni di kalangan umat sebelum kamu tu siapa? Kena tulis kat situ. Para ulama hadis kata dia ini adalah Bani Israel. Dia daripada Bani dalam sebelum kamu. Bukan. Yang ni certain kejap ya. Yang ni wallahu ta'alam, lelaki tu sebelum kamu tu merujuk kepada zaman siapa? Certain tak tulis. Yang ni cerita lelaki lain, sekejap lagi kita akan ambil. So lelaki ni maknanya dia bukan sahabat-sahabat pada zaman Nabi lah. Sebelum zaman Nabi SAW, apa jadi kepada dia? Okey, dia ni atahu malaku liyaqbida ru'ahu. Dia telah didatangi oleh malaikat yang mencabut roh dia. Malaikat yang telah mencabut roh dia. Okey, maknanya matilah lelaki ni. Okey. Kalau kita baca dalam riwayat yang hadis pertama, sebab ni saya paparkan hadis dua. Kalau hadis pertama, kita jumpa dalam riwayat Muslim, lelaki ni sebenarnya dia dah masuk syurga. Kisah ni lelaki ni dia telah masuk syurga. Lelaki ni dia telah masuk syurga. Kalau baca hadis ni tentulah orang masuk syurga, maksudnya lelaki ni dia mati, dia masuk syurga.
Kemudian malaikat bertanya kepada dia. Faqila lahu. Maka lelaki itu dia ditanya. Lelaki itu telah ditanyakan. Oleh siapa? Oleh para malaikat. Dia tanya pada dia. Hal amilta min khairin? Lelaki itu ditanya. Apakah engkau pernah melakukan kebaikan? Kalau kita baca hadis lain, riwayat Muslim, hadis yang pertama yang saya tidak bawa ni, kalau kita baca hadis lain, ditanya kepada dia, ma kunta ta'malu. Apa yang kau dah buat sampai kau masuk syurga? Dia sama macam hadis ni. Hadis ni dia tanya, apa kebaikan yang kau pernah buat? Dia tanya. Kalau baca hadis lain, kau masuk syurga ni apa yang kau dah buat? Faham ya? Kat sini. Lepas tu, dalam hadis ni kata Nabi SAW, laki tu kata, ma'a'lamu. Dia kata, aku tak pasti lah, dia kata apa? Aku tak ingat. Dia kata, sebab dia kata, dia tak tahu nak jawab apa. Macam dia kata, dia seperti tidak ingat dia cakap apa. Lepas tu, malaikat kata pada dia, qila lahu, malaikat kata pada dia, malaikat kata pada dia, unzur. Malaikat kata, cuba ingat. Apa amal kebaikan yang kau dah buat? Cuba ingat. Kalau kita baca pada hadis yang lain, riwayat Muslim, lelaki tu dia diingatkanlah. Macam, cuba kau ingat balik. Kebaikan apa yang kau dah buat sampai kau masuk syurga ni? Kebaikan apa kau dah buat? Lepas tu, akhirnya, lelaki tu, dia jawab lah. Maknanya dia teringat lah. Maka dia kata apa? Dia kata, ma'a'lamu syai'an ghaira anni kuntu ubayi'un nasa fid dunya wa ujazihim. Dia kata, laki itu berkata, aku tak ingat satu amal pun yang aku buat, melainkan dia kata dulu. Maksud dia kata, amal yang aku pernah buat, dia kata dulu, dia kata, aku pernah memberikan hutang kepada orang lain semasa di dunia. Lelaki ni dia seorang yang ada harta, dia bagi orang pinjam duit. Pinjam harta lah. Pernah bagi orang pinjam duit masa dekat dunia tu. Lepas tu apa dia buat kepada peminjam-peminjam dia? Apa dia buat kepada peminjam-peminjam yang dia lakukan? Kenapa dia bagi pinjam duit? Sebenarnya lelaki ni, dia sebenarnya adalah orang yang berdagang, orang yang berniaga. Yubayu'na, dia adalah seorang businessman. Dia seorang peniaga. Lepas tu masa dekat dunia kan berniaga, dia dapat keuntungan. So ada orang-orang yang susah, pinjam dia pada duit. Contoh kena ingat ya, orang yang meminjam duit bukan mesti dia orang susah. Tapi keadaan tu susah ketika itu. Kan kalau tengok sekarang, orang yang rumah besar-besar, kaya-kaya pun hutang juga. Kan? Tapi hutangnya banyak lah. Sebab keperluan dia kena berhutang. Jadi, semua orang berhutang. Jadi, yang si lelaki yang berniaga ni, ada juga orang yang kaya berhutang dengan dia, ada juga orang yang miskin, yang memang miskin berhutang dengan dia. So, dia buat apa? Dia cakap lah. Setelah para malaikat tadi mengingatkan dia cakap, dia kata, fa'anziru mu'sira. Dekat sini, kalau baca dekat hadis ni, ni dia kata apa? Dekat sini, dia kata, fa'unzir al-musir. Musir. Fa'unziru musir. Musir dekat sini, maksudnya apa? Dia kata, masa aku bagi pinjam tu, dia kata, fa'unziru musir. Aku bersikap tolerance. Maksudnya, aku bersifat tolak ansur kepada mereka. Bertolak ansur kepada mereka ni, tuan-tuan kena catat dekat nota. Bertolak ansur kepada mereka ni siapa? Mereka ni merujuk kepada orang yang memang mampu nak bayar. Okey? Kan kita tahu kan, orang berhutang ni kadang-kadang ada yang mampu nak bayar dan ada yang macam payah nak bayar, kan? Ini kategori pertama, kategori orang yang dia mampu bayar. Maksudnya orang ni dia memang mampu bayar. Dia akan bayar semua hutang si lelaki ni. So lelaki ni dia buat apa?
Dia kata masa hidup tu dia kata fa'udhiru musira. Dia kata aku bersifat toleran kepada mereka. Aku bertolak ansur kepada mereka. Tuan-tuan kena tulis dekat sini, bertolak ansur kepada mereka tu maksud apa? Kena catat. Bertolak ansur kepada mereka ni maksudnya lelaki ni dia beri tempoh bayar tu panjang. Maksudnya bertolak ansur tu macam dia kata, kau bayarlah. Berapa hari bulan kau nak bayar, berapa kali kau nak bayar, bayarlah. Dia kata, jadi kau bayar. Maksudnya dia orang tu akan bayar hutang dia semua, tapi dia beri tempoh yang sesuai. Dia tolak ansur. Dia tak fix. Okay, kau nak bayar hutang aku boleh. Tapi bulan depan kau bayar. Bulan depan dia bayar kan. Yelah, kadang-kadang kita terpaksa menentukan tarikh. Sebab kita nak guna balik duit kan. Tapi dia lelaki ni, dia kata, kalau kita ambil sebulan, dia pecahkan lagi. Okeylah, kau bayarlah 30 kali. Ikutlah kau nak bayar berapa banyak pun, berapa lama pun, bayar. Dia kata, maknanya asalkan bayar tapi dia bagi tempoh panjang. Itu dipanggil bertolak ansur pada mereka. Ini orang yang mampu nak bayar. Orang memang yang mampu nak bayar. Tapi dia tolak ansur. Dia berikan, kalau bank macam ni kan bagus kan? Apa kata bawa hadis ni pergi dekat bank-bank. Betul tak kan? Dengan ada COVID-19 kan. Sebab bank kan dia ada tarikh kan. Berapa hari bulan nak bayar, berapa hari bulan nak bayar. Sebelum puan bercakap dengan saya nak bacakan satu hadis kepada puan. Nak masuk syurga tak bank? Kan? Puan ni kena bertolak ansur dengan saya tau. Tapi tak boleh salahkan orang-orang kerja bank. Sebab mereka dah tercatat tarikhnya bila kan. So, kita baca hadis ni. Okay, so kalau kita yang sedang memberi orang hutang, ada orang yang memang kita tengok, dia memang nak bayar, dia mampu nak bayar kan. Tapi kita bagi masa pada dia, kita permudahkan. Kan, bertolak ansur pada dia, ini termasuk nombor satu, amal nombor satu tu. Lepas tu lelaki ni dia cakap, dia buat apa pula? Lepas tu, yang kedua dia kata, wa atajawazu anil mu'siri. Nampak tak? Jadi dua beza. Al-musir dengan al-mu'siri. Wa atajawazu anil mu'siri. Lepas tu dia kata pula, dia kata, okay, kalau baca hadis ni dia bersifat. Lepas tu dia kata, kalau kita baca terjemahan tu dia kata apa? Dia kata, aku pula memberi aku memberi tempoh kepada orang yang mampu yang kita sebut tadi tu, dan bertolak ansur kepada orang yang dalam kesusahan ni. Ni yang kedua. Ini jenis peminjam yang kedua. Bertolak ansur kepada orang yang dalam kesusahan. Al-mu'siri tadi, orang yang memang kalau tengok kondisi dia, keadaan dia memang susah nak bayar. Kan, contoh macam kita janji dengan orang bayar kan, tiba-tiba kena COVID-19. Contoh kan, terputus bekalan, kerja tak ada, apa tak ada kan. Jadi yang pemberi pinjam tu, apa yang bank-bank tu buat, dia buat adanya moratorium tu kan. Ada moratorium tu, itu yang lelaki pertama tadi tu. Bukan, itu yang situasi pertama kan. Lepas tu kan kita kena bayar setiap bulan. Tapi bank kata moratorium 6 bulan. Itu yang pertama tadi. Yang dia panjangkan tempoh pada orang yang mampu nak bayar. Tapi ada jenis nombor dua. Selepas dah bagi tempoh tu kan, mungkin ada juga yang memang, saya memang tak mampulah nak bayar hutang 100,000 tu. Contoh kan. Jadi pemberi pinjam tu, dia buat kepada orang yang susah tu, dia tolak ansur tu, maksud dia apa tau? Bertolak ansur tu maksud dia apa? Kita kena catat lah. Kita kena catat. Kalau tuan baca ulasan ulama hadis ya, yang ni kita nak terang yang ni, yang perkataan ni. Yang perkataan yang wa atajawazu anil mu'siri. Mu'siri. Ni kalau bank-bank ni, dengar ya, siapa-siapa kerja bank ya, kalau boleh usulkan cara yang kedua ni. Cara kedua ni, lelaki ni kata, aku tengok pula, kalau orang yang dia susah, dia nak bayar kan, dia memang tak ada duit, dia nak bayar kan hutang tadi tu, dia buat apa dekat orang yang minjam duit dia tu, meminjam harta dia tu. Dia kata wa atajawazu. Maksud dia apa? Kalau tuan-tuan baca dekat buku, saya tak terbawa ulasan tu, pada muka surat nombor 60, Al-Imamun Nawawi dia menjelaskan apa makna atajawuz. Apa tak perkataan dalam hadis tadi tu? Nampak perkataan ni? Kita bulatkan perkataan wa atajawuz. Wa atajawazu ni, perkataan tajawuz ni, perkataan dekat sini tajawuz ni kan,
Dia maksud dia apa? Al-Imam Nawawi kata maksud dia adalah apa? Dia kata dia dia kata maksud dia adalah uh, dia bertolak ansur ketika meminta atau menuntut ataupun dia menerima sesuatu yang dalam dia terdapat sikit kekurangan. Maksud dia macam ni. Jadi dua. Sama ada dia kata okeylah puan, kan ni contoh kalau ada bank nak buat lah kan, tapi bank pun bukan bilik individu kan. Contoh kalau kita peminjam duit kan, kita kata macam ni lah kak, kan saya dah bagi akak tempoh lama dah untuk akak bayar. Akak tak, memang saya tengok memang akak tak mampu bayar. Dengan keadaan sekarang COVID-19 ni, nak dapat kerja susah, nak apa semua susah. Macam ni lah kak, rumah sewa saya tu akak tak payah bayar lah kak. Hutang-hutang rumah sewa tertunggak 6 bulan tu saya halalkan je lah kak. Ini nombor satu. Maksud hadis yang dia nak bertolak ansur tu. Makna nombor dua daripada hadis yang kategori tak mampu bayar tadi, dia kata contoh macam ni. Kak, saya tengok dekat dengan COVID-19, saya pun faham kak. Jadi hutang sewa kedai saya tu, kalau ikutkan dalam catatan akak dah tertunggak selama 6 bulan. Tak apalah kak, nanti kalau akak ada duit, akak tak payah bayarlah 6 bulan. Akak bayar saya 3 bulan cukup. Tak faham tak? Itulah lelaki peminjam jenis kedua. Saya tak jelas tak maksud dia? Maksud dia, lelaki ni yang dia ada harta, dia ni orang yang ada harta sebab dia berniaga kan, dia ada untung, dia banyak. Jadi, cara pertama dia buat, kalau bagi orang yang mampu bayar, dia mampu bayar, kan, dia beri tempoh yang panjang lah. Dia permudahkan orang tu nak bayar, dia bagi tempoh yang panjang, kan. Macam kita sekarang kan, sebab kita faham kan, kalau kita pinjam lagi lama tempoh bayar kan, kita bayar sikit-sikit kan. Maksudnya kita bebanan nak bayar amount tu taklah banyak, tapi waktu panjang lah. Itu yang dibuat kepada orang pertama. Orang jenis kedua pula dia kata, dia cerita balik kepada malaikat tu, dia kata, aku ni kalau orang tengok dia susah sangat nak bayar, aku bagi dia 2 jalan. Maksud hadis tu kata sama ada dia halalkan tak perlu bayar ataupun dia kurangkan amount pinjaman tu. Itulah yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Jadi ambillah peluang. Kalau ada orang berhutang dengan kita, kita ambil peluang orang berhutang dengan kita. Jadilah seperti lelaki ini. Okey. Hak kita nak menghalalkan taklid itu adalah hak kita. Orang yang meminjam dia wajib bayar. Okey, itu aku janji dia. Tetapi apabila kita belajar amalan nombor 20 ni, tepuk dada tanya iman lah nak buat macam mana. Sama ada kita nak kata, sama ada kita nak panjangkan tempoh untuk dia bayar, asalkan dia bayar, ataupun kita nak halalkan ke, ataupun kita nak minta dia bayar separuh saja ke, ataupun 70% saja ke, 60% saja, terserah kepada orang yang memberi hutang kepada orang lain. Sebab apa tau? Sebab ialah orang lain dalam susah, kita bantu orang dalam susah, kan pahalanya besar. Jadi moga-moga amal kita yang ada sifat tolerance, kita bertolak ansur, kita ada sifat empati kita, simpati kita kepada orang, Allah membawa sifat simpati, empati, tolak ansur tadi masuk kita semua ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah amalan nombor 20. Kita pergi kepada amalan yang berikutnya. Amalan ke-20 ni ada hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Al-Bukhari. Cuma tetap kena betulkan sikit sebab dalam nota ni saya tulis hadis riwayat Muslim kan, ni hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, kita pergi kepada amal nombor 21. Amal nombor 21 ni dia ada kaitan juga dengan amal nombor 20. Dia kaitan dekat mana? Kaitan dia dari sudut memudahkan manusia lain, menyenangkan manusia lain. Rupa-rupanya kita tengok ada orang dia memudahkan kerja orang lain, memudahkan manusia sekeliling ni, sebenarnya jalan ke syurga. Tapi dia khusus pasal apa?
Amalan nombor 21 ni, dia khusus cerita tentang kalau dia jalan dekat satu jalan, dia dapati ada perkara-perkara yang menghalang orang nak lalu jalan tu, nanti susahkan orang nak lalu, tak dapat nak lalu, dia hilangkan benda-benda yang ada di jalan. Itu nombor 21 tu. Menyingkirkan, membuang gangguan yang ada di laluan orang ramai. Kita baca hadis ni. Masya Allah. Lepas ni kita berubah. Kita tengok daripada hadis ni, kita cuba buat sesuatu. Okay, tengok hadis dalam nota tu. Okey. Hadis pertama yang kita nak ambil panduan ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda, Nabi kata, laqad ra'aitu rajulan. Dia kata, aku telah melihat seorang lelaki. Melihat seorang lelaki ni, kita catat di nota tu. Kita buat catatan. Melihat lelaki ni, apa makna melihat lelaki tu? Adakah melihat secara hakikat, sedar, ataupun Nabi melihat dia di dalam mimpi? Dua-dua tu ada ulasan para ulama hadis. Kalau yang kita pernah baca dulu, minggu lepas kita baca cerita Bilal yang Nabi bermimpi masuk syurga kan, yang Bilal duduk depan Nabi tu kan, Nabi dengar kasut Bilal, itu memang Nabi mimpi. Sebab tu Nabi tanya besok subuh tu. Tapi dalam hadis ni dia tak sebut Nabi melihat lelaki yang masuk syurga ni. Apa makna melihat dekat situ? Telah melihat dekat situ. Para ulama hadis mengatakan, ada mengatakan melihat di sini maksudnya dalam mimpinya. Ada yang ulama hadis mengatakan kemungkinan Nabi ra'ahu haqiqatan bikaramatin minallah. Ada mengatakan memang Nabi nampak. Macam kalau tuan-tuan pernah belajar hadis yang Nabi dalam sedar, Nabi memang nampak syurga. Dan Nabi juga memang nampak neraka. Macam kalau siapa belajar tajuk syurga neraka, macam Nabi ketika dia pernah solat. Nabi satu hari dia pernah solat gerhana matahari ke gerhana bulan. Saya tak ingat dua solat tu. Waktu Nabi jadi imam, Nabi nampak depan mata Nabi tengah solat ni, Nabi nampak syurga dan Nabi nampak setandan buah-buahan. Dan Nabi macam bergerak sikit ke depan, Nabi nak ambil setandan buah-buahan tu. Lepas tu Nabi sendiri dia pernah nampak, ketika dia sedar, dia nampak neraka depan mata dia seperti Nabi mengundur ke belakang. Itu yang para sahabat tanya lepas solat tu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau macam nak maju ke depan, lepas tu kau ada nak mundur ke belakang? Nabi kata, waktu aku solat tu, aku nampak syurga, aku nampak buah-buahan, aku nampak standar buah-buahan. Aku cubalah nak ambil, kata Nabi. Kalau kau dapat buah-buahan ni makan, kau takkan lapar dah. Itu maksudnya hadis yang pertama ni, aku telah melihat ni, dia ada dua pentafsiran. Ada yang kata Nabi melihat mungkin dalam mimpi Nabi ni pernah juga sebab dia wahyu, ataupun Nabi nampak secara hakikat. Wallahu ta'ala alam. Okey, tapi memang benar-benar Nabi melihat siapa? Seorang lelaki. Lelaki tu sedang buat apa? Yataqallabu fil jannah. Dia sedang bersenang-senang. Dia telah bersantai-santai. Cuma kita kena tambah sikit. Ada perkataan saya bisa kena tambah. Bersenang-senang di syurga, di fi syajaratin, pada sebuah pokok. Kita kena tambah kat situ. Fi syajaratin disebabkan sebuah pohon kan. Sebenarnya bukan ayat dia ni maknanya bersenang-senang di syurga di sebatang pokok. Maksudnya dia berada di pohon sebatang pokok. Laki ni Nabi nampak dia sedang bersenang-senang, berehat-rehat di sebatang pokok. Kenapa dia dapat berehat-rehat dalam syurga di pohon ni, di pokok ini? Nabi kata, qata'aha min qahrit tariqi kanat tu'dhin nasa. Rupa-rupanya, kenapa dia dapat nikmat bersantai-santai, berehat-rehat dalam syurga di sebuah pokok, ataupun bersantai-santai di dalam syurga, kerana apa? Kerana dia dulu pernah potong pokok, kita baca hadis tu, kerana sebuah pohon yang dia tebang di tengah jalan.
Maksudnya rupa-rupanya dia bersantai-santai dalam syurga tu. Of course lah, dalam syurga ni ada pohon-pohon. Maksud Adi ni kata, dia bersantai-santai di dalam syurga kerana apa? Kerana masa dia hidup dulu, dia pernah jumpa ada satu pokok yang berada di tengah-tengah jalan yang menyebabkan orang tak boleh nak lalu jalan tu. Menghalang orang lalu lintas, nak jalan tak boleh, menyusahkan orang lain nak lalu. Maka dia buat apa? Dia pergi tebang pokok tu. Tak tahulah dia gergaji ke, dia jensuk ke, dia apa tu kita tahu. Tapi lelaki ni, dia telah berbakti, dia telah buat khidmat kepada masyarakat pada zaman dia. Orang nak lalu tak boleh, ada satu pohon pokok yang duduk tengah-tengah jalan. Dia apa? Dia buang batang-batang pokok tu, dia buang pohon tu. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Okey. Kita baca hadis nombor 2. Hadis nombor 2 ni dia akan memberikan kita maklumat lain. Ada kaitan dengan nombor 1. Okey, sabda Nabi SAW. Ni hadis riwayat Abu Daud. Yang mana kata Nabi SAW, naza'a rajulun lam ya'mal khaira qattu. Ada seorang lelaki yang masa dekat dunia ni tu amal dia tak banyak mana pun, tak buat baik sedikit pun. Maksud dia tapi lelaki ni masuk syurga. Tapi amal yang lain tu dia tak ada. Tapi dia buat apa? Masa dia hidup dia buat apa? Ghusna syaukin 'anil tariq. Tapi dia pernah membuang duri-duri, ranting-ranting yang berada di jalan. Maksudnya masa dia hidup ni dia tak buat amal lain. Amal dia tak ada. Dia buat apa? Dia masa dekat hidup tu dia jumpa ada dahan-dahan ke, ranting-ranting yang berduri yang boleh yang ada tengah jalan, dia buat apa? Dia pergi buang. Kalau macam sekarang zaman kita kan, kalau zaman kita mungkin kita nampak ada tayang meletup, ada benda tengah jalan. Kalau kita tengok tak ada lalu lintas tu macam kita tak ada, kita turun pergi buangkan. Kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang ada benda tengah jalan yang boleh menyebabkan orang mungkin aksiden ke, mungkin ada orang boleh menyebabkan tayar kereta dia meletup ke, macam-macam kita tengok tengah jalan kan. Kalau kita mampu untuk buang, kita buanglah macam lelaki ni. Ataupun ada kereta rosak tengah jalan. Ni kita nak ambil jalan. Janganlah pula kita rosak yang belah kanan, yang lain belah kiri yang jam. Selalu macam tu kan? Aksiden kan? Kalau ada kereta yang aksiden, apa kata kita ramai-ramai, pakat-pakat, kita tolak kereta tu ke tepi supaya boleh menyebabkan orang apa. Kadang-kadang kan kereta ni dekat lain kanan kan, tiba-tiba dia berhenti kat lain kanan. Rosak, kesian orang tu rosak kan. Jadi akan menyebabkan orang susah nak lalu, nak cepat dan sebagainya. Maka kita pakat ramai-ramai, kita tengok keadaan, kita tolak ramai-ramai. Ketepikan kita tolak supaya orang boleh lalu. Inilah termasuk amal ni. Jadi lelaki ni pun, kata Nabi SAW, Nabi kata, Nabi jelaskan lagi, yang ranting tadi tu, yang dahan tadi tu berada di mana? Nabi kata, imma kana fi sajaratin. Nabi kata, kita ulah hadis ni sekejap. Nabi kata, imma kana fi sajaratin faqata'ahu wa alqahu wa imma kana mawdu'an fa amatahu. Nabi kata sama ada pohon tersebut dia macam merintangi jalan sehingga dia memotong atau membuangnya di tengah-tengah jalan sehingga dia buang. Maksud dia macam ni. Maksud dia adalah yang pertama tu sama ada pohon tersebut jatuh merintangi jalan, maksud dia kita kan pernah lalu tiba-tiba macam ada pokok yang berada di atas kepala kita. Contoh macam ni. Kadang-kadang kan kita ambil contoh macam tiba-tiba hujan lebat kan. Hujan lebat, kita dapati ada satu pokok telah jatuh di tengah jalan. Tapi pokok tu dia berada di atas kepala. Itu maksud hadis pertama ni. Imma kana fi sajaratin. Itu maksud hadis pertama. Sama ada pohon-pohon itu dia berada di atas kita. Kadang-kadang kan ada benda yang ada di atas. Ataupun Nabi kata wa imma kana mawdu'an. Sama ada benda tu berada di bawah kita. Contohnya benda tu di bawah, maksudnya berada di atas jalan. Kalau yang tadi tu dia berada di atas ataupun dia berada di bawah yang menghalang orang nak lalu, dia buang, dia potong, sebagainya, maka apa yang Allah akan buat pada dia? Allah perhatikan kan, maka Allah buat apa kata dia? Kata Nabi SAW,
fasyakarallahu lahu, maka Allah Ta'ala berterima kasih kepada orang itu. Allah Ta'ala fasyakara lahu ni maksudnya Allah Ta'ala mencukuri lelaki itu. Maksudnya Allah Ta'ala berterima kasih. Maksudnya Allah Ta'ala berikan balasan kepada lelaki itu. Balasan apa? Fa'adkhalahul jannah. Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Hadir riwayat Abu Daud. Sebab apa tuan-tuan? Kenapa dia punya fadilat dia besar sampai boleh buat masuk syurga? Kerana inilah kadang-kadang kita terlepas pandang di dalam memudahkan manusia lain. Sebab tu tuan-tuan, kita janganlah kecam. Jangan kita marah orang-orang yang sedang buat flyover, orang yang sedang buat jabatan. Kadang-kadang ada orang marah pergi maki orang ni. Menyusahkan kita orang lah pula. Nak kena jam pula nak tu pasal nak buat jabatan. Sekarang tempat saya duduk di Bukit Antarabangsa, memang orang sedang buat flyover, tengah buat jalan. Semua sebenarnya yang orang buat ni, kontraktor yang buat tu sebenarnya adalah untuk memudahkan orang berjalan akan datang. Tapi masa nak buat tu, kenalah buat. Kena tutup jalan pasal nak dirikan apa dia punya tiang-tiang tu kan. Kita jangan marah. Entah-entah orang yang kerja macam ni, bangla-bangla, orang-orang asing yang buat jabatan, yang buat tu, entah-entah mereka inilah dapat fadilat yang nombor 21 ni. Sebab apa? Walaupun dia tak buang, tapi dia memudahkan orang untuk lalu lalang. Macam tu. Moga-moga polis pun mungkin boleh jadi termasuk dalam hadis ni, polis trafik kan. Sebab dia memudahkan orang untuk lalu lalang. Kan? Tengok kereta rosak, tengok aksiden berlaku. Moga-moga macam tu. Kita pun boleh dapat kelebihan macam tu. Janganlah pula kita biarkan, kalau kita ada ruang, tengok tak ada kereta kiri kanan, kita tolong buangkan. Tolong hilangkan benda-benda yang boleh menghalang orang lalu lalang. Allah bagi nikmat apa? Allah bagi nikmat syurga. Oleh sebab itulah, satu lagi, kalau kita baca hadis ni memudahkan orang, tak menyusahkan orang, macam mana kalau kita menyusahkan orang nak lalu lalang pula? Kita fikir sebaliknya. Kalau kita parking suka-suka hati, macam mana agak-agaknya dosa tu? Ada orang dia suka parking. Parking tu ada tapi jauh sikit. Orang kita ni kadang malas. Disebabkan dia malas tadi, dia tak perasan, dia buat dosa menyusahkan orang nak lalu lalang. Ni banyak kerja macam ni kadang-kadang orang di pasar-pasar malam. Selalu pergi pasar malam, kadang-kadang tapak parking tu dah ada tapi saja tak nak pergi. Sebab pertama apa? Nanti nak kena bayar, malah lah nak kena bayar RM1, lepas tu jauh nak berjalan. Tapi perasan tak? Kita mudah nak berjalan pergi pasar malam, tapi kita menyusahkan siapa? Menyusahkan orang nak lalu lalang. Kadang-kadang kereta duduk kiri kanan semata-mata nak pergi beli burger satu je. Halang pula orang nak keluar. Yang ini tolong ambil cakna bab-bab ni. Kalau memang dah tak ada tempat parking, memang pihak berkuasa memang benarkan parking tepi jalan tu, kalau dah al-maklum tak apa. Ni tempat yang jenis ada. Kadang-kadang kat pasaraya mall macam tu juga. Ada yang berbayar tapak banyak lagi, tingkat 1, ground floor ada, basement ada, tapi saja tak nak, malas, mana nak keluar duit. Kadang-kadang yang buat kerja macam ni, orang yang kereta besar-besar tu. Tapi dia perasan tak? Apabila dia buat macam tu, orang klaim dia pergi maki pula guard. Sebenarnya dia salah. Guard tu buat benda yang betul. Dia yang salah sebab dia menghalang orang. Kan kadang-kadang orang nak lalu tak boleh. Nanti berlanggar, tak nampak nak undur. Tak boleh. Tolong tuan-tuan puan. Kena ambil maklum. Kadang-kadang kita terbuat kerja-kerja macam ni. Jangan halang orang nak lalu lalang. Menyakiti orang Islam tanpa keperluan berdosa. Sepatutnya kita nak mudahkan orang untuk lalu lalang, memudahkan orang, kita dapat pahala, dapat masuk syurga. Tapi kita bimbang kita buat dosa. Jadi ubah-ubahlah. Ubah-ubah, jangan menghalang orang untuk lalu lalang di tengah jalan. Macam tu juga kita semua, kalau pernah berlaku kadang-kadang aksiden, kereta kita aksiden kan, punya nak selesaikan masalah, duduk tengah-tengah jalan tu. Waktu banyak pula kita datang, kesian orang lalang. Jadi kalau kita mampu, kalau kita boleh deal, kalau kita boleh bincang dengan orang yang langgar kita, kereta kita tu kan, kita berhenti tengah jalan, nanti akan mengganggu orang lalu lalang, kesian orang kan. Tapi demi kereta kita, demi nak kereta, kita sanggup menyusahkan orang. Jadi apa kata, kita buat amal soleh, kita pakat dengan orang langgar kita kata boleh tak kita selesaikan kes ni, kita bincang dekat depan sikit. Kita bincang nanti dekat depan tu sikit. Kan?
Kita pergi. Moga-moga kita termasuk pada amal nombor 21. Mungkin kita amal lain kita tak banyak macam lelaki ni kan. Tapi moga-moga perangai kita yang macam ni, moga-moga Allah memilih kita yang masuk ke dalam syurga dia. Moga-moga Allah bimbing kita dalam memudahkan urusan orang lain di atas jalan raya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, kita pergi last sekali yang ke-22. Okay? Kita akan berhenti pada yang ke-22. Tapi dalam nota tu saya bagi amal yang ke-30. Kita akan sambung minggu depan amal nombor 20, amal nombor 23. Kita pergi yang ke-22 last sekali ya. Lepas tu saya buka soalan ya. Okay, amal yang ke-22. Amalan yang ke-22 iaitu amalan mengasihi binatang. Menyayangi binatang, menyayangi haiwan. Ni moga-moga kita dapat pahala yang ni. Ya. Menyayangi haiwan, Allah bagi ya Allah, rahmat ya Allah kan. Baiknya Allah Taala ni ya Allah. Sampaikan mengasihi haiwan pun dapat masuk ke dalam syurga. Okey, kita tengok hadis dia. Satu hadis saja. Muka surat 61 dalam buku, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Anna rajulan. Pernah ada seorang lelaki. Dekat sini lelaki kat sini dia adalah Bani Israel. Para ulama hadis kata dia memang seorang lelaki Bani Israel. Nabi kata dulu sesungguhnya ada seorang lelaki daripada Bani Israel. Dia buat apa? Ra'a kalban. Dia telah melihat seekor anjing. Dia telah melihat seekor anjing. Anjing tu buat apa? Ya'kulu thara minal 'atash. Ya, anjing tu dia sedang makan tanah basah kerana kehausan. Maksudnya anjing tu dia jelir-jelir lidah dia mencari mana air. Mana air dia cari daripada tanah-tanah yang basah. Laki ni dia nampak anjing tu. Haus anjing tu. Sedang mencari-cari air di tanah-tanah yang basah. Thara tu merujuk kepada tanah-tanah yang memang ada air lah. Tanah yang basah. Lepas tu lelaki tu datang simpati dekat diri dia. Kesian. Dia tengok dia buat apa. فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ. Lalu lelaki itu mengambil khufnya. Khuf ni kalau tuan tengok gambar dekat Google Image, kita buka internet tengok khuf tu apa? Khofa. Khuf tu dia adalah kasut yang berkulit. Dia lelaki ni dia pakai kasut yang berkulit. Kasut berkulit. Dia kesian tengok anjing tu. Dia ambil kasut dia. Maksudnya dia cabut kasut dia, dia ambil kasut dia buat apa? Faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwahu. Kemudian dia beri minum kepada anjing tersebut dengan menjadikan khuf dia sebagai tempat nak tadah air sehinggalah anjing itu arwahu, anjing tu dalam kekenyangan anjing tu. Kalau kita baca hadis lain, sebenarnya lelaki ni dia jumpa telaga, dia jumpa perigi, dia turun sebab dia haus, dia sendiri minum lah, dia ambil. Tapi lepas dia keluar perigi tu, dia tengok seekor anjing. Kesian, dia kehausan. Dia buat apa? Dia ambil kasut dia pegang, dia turunlah. Tapi waktu dia nak naik, macam mana dia buat? Dia gigit kasut dia. Kita fahamkan kalau nak panjat perigi kan, nak turun nak naik balik kan, perlukan dua tangan. Dalam hadis tu kata, dia gigit kasut dia ada air tadi supaya air tu tak tumpah. Dia beri pada anjing tu minum air tu. Dia gunakan kasut dia tu boleh tadah air kan. Sebab kasut kulit dia, maka dia bagi anjing tu minum. Maka Allah Ta'ala tengok lelaki ni. Kan? Kesian daripada seekor anjing. Allah beri apa pada dia? Fasyakarallahu lahu. Maka Allah Ta'ala berterima kasih pada lelaki tadi. Berterima kasih tu dengan tanda apa? Allah memberikan ganjaran kepada lelaki itu. Nabi kata apa? Fa'adakhalahul jannah. Maka Allah masukkan dia ke dalam syurga. Beri haiwan minum. Beri walaupun dia anjing. Hadis ni bukanlah menyuruh kita memelihara anjing pula. Tanda sayang. Yang ini dia ada pengecualian. Kalau menjadikan anjing sebagai binatang sebagai pet untuk kita punya macam kita jaga kucing tu, yang tu tak boleh. Itu ada hadis yang larang. Tapi kalau bab lain sebagai security guard ke, sebagai jaga kebun-kebun ke, untuk berburu, itu diharuskan. Tapi kalau nak sayang binatang,
Jangan guna hadis ni pula nak mengharuskan boleh membela anjing dalam rumah, peluk anjing, cium anjing tu. Tu tak. Itu hadis yang larang. Tapi hadis lelaki ni, dia tak jaga anjing tadi. Dia jumpa anjing tu. Kesian anjing tu. Dia beri anjing tu minum. So, moga-moga kita juga boleh dah buat amal yang seperti ini. Tak kira pada haiwan mana yang tak membahayakan kita, kita boleh buat amal ni. Lepas tu kadang-kadang, saya ada satu jiran, betul dekat garu rumah. Dia selalu balik kerja, dia suami isteri, tak ada anak. Selalu balik kerja dia, sebelum pergi kerja, dia bagi kucing tu makan. Kucing tu makan. Dan saya pernah jumpa juga, selalu ada beri makanan kepada haiwan. Jadi, moga-moga insan-insan yang macam ni, jika dia ikhlaskan Allah, dia beriman pada Allah, semoga Allah Ta'ala memasukkan dia dan kita semua ke dalam syurga sebab kita kasih kepada haiwan-haiwan. Wallahu Ta'ala alam. Habis amal nombor 22. Minggu depan kita akan sambung amal 23. So nota, saya dah berikan kepada tuan-tuan dan puan nota sampai amal nombor 30. Siapa yang tak dapat nota daripada amal nombor 1, saya telah pun meletakkan nota penuh daripada amal nombor 1 sehingga amal nombor 30. Bukan amal nombor 1 30, maafkan saya. Amal nombor 1 sehingga amal nombor, betul lah kan? Sampai amal nombor 30 di dalam Telegram. Jadi nak dapat nota penuh daripada amal nombor 1 sampailah amal nombor 30, nanti boleh rujuk di dalam Telegram. Ada nota tu saya dah masukkan dekat situ. Jadi minggu depan insya-Allah kita akan sambung amal nombor 23. Insya-Allah minggu hadapan. Jadi pagi ni alhamdulillah kita telah belajar amal yang boleh masuk syurga. Amal apa? Kita menginfakkan harta di jalan Allah, ikhlas kerana Allah. Kalau boleh biarlah ia dalam bentuk berpasangan daripada dua jenis yang sama. Yang kedua, kita telah dapat belajar tentang amalan bersedekah. Sama ada dalam bentuk wang ringgit, sama ada bentuk tenaga, dalam bentuk apa pun kebaikan, dan moga-moga ia menjadi amal hujung hidup kita semua. Kemudian, kita telah sebut tentang amal bagi orang yang memberi hutang kepada orang lain. Ada pilihan, sama ada nak memudahkan cara bayar, nak memanjangkan tempoh bayar, ataupun hanya bayar separuh, ataupun nak menghalalkan. Itu di antara amal yang Allah janjikan masuk syurga. Dan yang ke-21, memudahkan manusia lain untuk lalu pada sesuatu jalan. Jangan susahkan orang untuk lalu dalam. Yang ke-22 adalah mengasihi haiwan-haiwan. Wallahu ta'ala, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mana-mana soalan kalau ada yang nak tanya. Banyak soalan. Kenapa dua? Kenapa dua? Soalan tanya kenapa dua tadi telah saya rujuk, nanti lihat balik. Kenapa dua tu, para ulama hadis menyebutkan kemungkinan maksud dua tu, kalau kita dah buat kali pertama, kita nak buat kali kedua. Maksudnya dua tu mungkin menunjukkan kepada Nabi nak menyuruh dari sudut kekerapan. Jangan buat sekali je, tapi buatlah kali kedua. Itu juga bermaksud yang kedua. Ada yang tanya, orang yang sewa rumah selalu susah nak bayar. Sebersalah dibuatnya. Kalau tertunggak kira dia orang hutang kat ustaz, iyalah. Dia kira hutang lah. Dia kira berhutang lah. Tetapi orang yang dengar, siapa yang dengar hadis-hadis macam ni, tolong tuan-puan kalau kita berhutang, kita gunakanlah dengan hutang kita tu masuk syurga. Janganlah pula kita dapat pahala yang memberi hutang. Penyewa tu dapat yang memberi sewa tu dapat pahala, tapi takkanlah kita kita nak pahala. Jadi kita janganlah pula buat dosa menzalimi. Dia ada satu lagi.
orang yang mampu bayar hutang tapi dia tak nak bayar hutang, dia termasuk orang yang zalim. Nabi sebut dalam hadis tu. Oleh sebab itu, jauhi perbuatan menzalimi orang yang dihutang. Orang yang dihutang. Kalau kita tak mampu nak bayar, kita janganlah putus, lost contact. Kita kena cakap, minta maaf puan. Kita kena jujur. Jadi kita buat, janganlah dahlah diri kita susah di dunia, lepas tu nak susah pula di akhirat. Susah akhirat macam mana pula? Kita nak pergi zalim pula orang. Janganlah. Sayanglah. Jadi kita dalam keadaan susah, memang tak mampu nak bayar, tapi cara kita nak berkomunikasi tu kena betul. Mungkin bayar sikit-sikit. Jadi memang bersalah tu memanglah, tapi ambillah kesempatan buat pahala kepada orang yang menyewa rumah tu. Salah ke kalau saya halalkan hutang kecil sini sana tapi tak beritahu peminjam? Tak salah, alhamdulillah. Bagus, cuma kalau boleh bagi tahulah kepada peminjam supaya hatinya tenang. Sebab orang berhutang ni, dia malam dia tak tenang, siang dia jadi malu. Malam tak tenang sebab apa? Nak mikir nanti besok nak bayar hutang, makan pun tak selera kan. Lepas tu pula siangnya takut nak jumpa dengan orang yang berhutang tadi, dengan orang yang memberi hutang. Jadi eloklah kita bagi tahu kepada si peminjam tadi. Kalau tak jumpa dia, beritahu kepada waris. Moga-moga Allah Ta'ala beri pahala yang banyak pada kita. Bani Israel dimasukkan ke syurga kerana beri minum anjing. Maksudnya orang bukan Islam boleh masuk syurga ke? Wallahu ta'ala a'lam, tapi berdasarkan hadis tadi, lelaki ini adalah, kita kena ingat, Islam bukan hanya pada umat Nabi Muhammad. Ini jangan keliru. Islam ni, Bani Israel itu Islam. Semua Nabi-Nabi, dia membawa agama Islam. Agama mentauhidkan Allah. So dalam hadis tadi kita tak tahulah sama ada dia Islam ke tak Islam. Wallahu ta'ala. Tapi Bani Israel juga, dia juga mendapat ajaran agama Islam. Kalau ada kucing liar mari rumah, lepas tu dia buat kerosakan, dia kencing merata, kacau rumah sebagainya, adakah kita kena menyayanginya atau kita boleh halau dan sebagainya? Okey. Kalau yang haiwan-haiwan macam ni ada kepentingan, maksud kita sayang dia tu, tak mestinya kita kecillah lagi, tak. Maksud dia kita, kalau kita nak halau dia, tapi janganlah sampai kita cederakan kucing tu. Syarat dia boleh pergi pada rumah kita. Bolehlah. Kita halau dia, jangan sampai kita pergi cederakan dia, bunuh kucing tu sebab dia kan haiwan. Okey, kita halau saja. Halau, okey? Tapi moga-moga dengan cara kita halau, kita tak seksa dia tu, kita termasuk dalam menyayangi haiwan. Tapi nanti kita akan belajar bab jiran ya. Ingat ya tuan-tuan dan puan, sesiapa yang mempunyai kucing, yang kucing yang banyak, hati-hati. Jangan nak dapat pahala menyayangi haiwan, jaga kucing, tiba-tiba anda mendapat dosa besar yang lain, menyakiti jiran-jiran pula. Jangan. Nanti kita akan belajar tentang ni. Kita kena pandai. Okay, kalau nak jaga kucing, pastikan tidak mengganggu jiran-jiran yang ada di sekeliling. Tambah lagi kalau rumah-rumah yang bentuk serata, macam bentuk rumah apartmen, rumah flat, rumah kondo tu, hati-hati. Kadang-kadang kucing ni faham-fahamlah. Dia kencing dekat depan rumah orang, dia buat najis dia. Jadi tolong. Kita yang memiliki kucing tadi kena alert, kena cakna. Jangan sampai kita nak pahala jaga kucing, tiba-tiba dosa kita buat menyakiti jiran tadi lebih besar daripada kita dapat pahala menyayangi haiwan. Wallahu a'lam. Okey, apa beza infak dengan wakaf? Infak dan wakaf dia ada perkaitan yang sama, cuma bezanya wakaf tu dia bezanya pada niat lah. Niat. Lepas tu dia nak buat satu amal mesti dengan niat. Nak niat sedekah saja ke atau nak wakaf? Wakaf tu wakaf, infak dan wakaf. Infak dengan wakaf. Allah Ta'ala, nanti saya
saya kena cari jawapan dia yang lebih sistematik untuk menjawab antara infak dan wakaf. Tapi wakaf juga infak, tapi tidak semua infak itu dia adalah wakaf. Dia bergantung kepada niat kita untuk apa. Kalau kita nak dermakan kipas tadi, saya wakafkan kipas ini untuk sekian. Okey, dia bezanya pada niat dan perincian lain tu insya-Allah kita akan ulas nantilah. Baik tuan-tuan dan puan, jazakumullahu khairan katsira. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Mohon maaf ya atas salah silap, kekurangan, kelemahan. Kak dia nak tanya soalan secara verbal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya puan. Ada satu soalan. Apa Ya. pandangan Ustaz? Sekarang orang suka, saya tak tahulah nak kata sedekah ke, yang dia beli makanan dan dia minta orang yang jual makanan tu bagi kepada siapa-siapa saja yang beli makanan dia. Boleh? Dia menggunakan wakil. Tak apa, boleh. Memang ada hadis pun cerita, hadis dalam kitab dalam Salihin tu ada hadis dia mewakilkan seorang lelaki ni, dia mewakilkan tu imam tu sebarkan apa yang sedekah. Boleh sampai pahala tu. Okey. Kalau kita buat setiap hari Jumaat, boleh. Dia sedekah ni hari-hari apa pun boleh. Cuma ialah hari Jumaat ni dia kerana dia penghulu segala hari kan. Boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya puan. Ustaz, tanya sikit. Kita infak dua barang yang sama jenis tu, dia harus dibagi pada orang yang sama ataupun boleh dibagi pada dua orang berlainan? Ikut hadis tadi, dia tidak menghadkan, dia tidak menyebut tentang yang menerima. Maknanya boleh. Kita buat pada orang berlainan boleh. Masa kata kita infak terlekong lah, satu kita bagi pada dua orang lah, adik-beradik lain-lain. Tapi maksudnya barangan yang bagi tu kita bagi dua. InsyaAllah, ya. InsyaAllah. Moga-moga dia termasuk dalam pentafsiran hadis yang ulama kata sebenarnya dua itu nak merujuk kepada dia banyak buat. Nak merujuk kepada bukan dia buat satu, tapi dia buat dua. Moga-moga insya-Allah termasuk. Ya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya. Tambah lagi memang keperluan dia perlu bagi pada orang lain kan. Ya, sebab saya keliru mungkin terpaksa bagi pada orang yang sama ke. Kalau misalnya bagi dua orang yang berlainan, sama ada itu dimasukkan oleh hadis tu lah. Okey. Kita soalan lain? Ustaz, pasal soalan tadi yang saya tanya, saya kata kita sedekah makanan yang kita beli tu, orang tu tanya boleh tak beri kepada orang yang bukan Islam? Boleh. Dia ada dalil dalam Al-Quran tu, tak salah kita nak berbakti, buat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi orang Islam. Boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Allah tetap memberikan kita pahala sebab dia termasuk manusia. Tambah-tambah lagi kalau orang bukan Islam tu, dia termasuk dalam bab kejiranan kita, masuk dalam ahli qaryah kita, lagi dituntut. Moga-moga dia terpaut hatinya dengan Islam. Dia nampak orang Islam ni dia tidak membeza-bezakan orang Islam ni orang yang permurah. Moga-moga mereka tertarik dengan Islam. Boleh sampai pahala tu dapat pahala sedekah Allah beri. Okey, kita jumpa insya-Allah pada minggu depan insya-Allah. Kita sambung lagi dengan beberapa amal yang lain, sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Mohon maaf salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.